Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar sekalian? Bertemu lagi kita dalam kelas PJPK tingkatan 3. Hari ini kita akan mempelajari unit 7, rekreasi dan kesenggangan. Ini adalah standard kandungan bagi unit 7. Aktiviti rekreasi dan kesenggangan melibatkan aktiviti yang terancang dan tidak terancang untuk mengisi masa lapang, seperti aktiviti pandu arah dan permainan tradisional. Aktiviti rekreasi untuk tingkatan 3 yang kita akan bincangkan ialah aktiviti pandu arah ataupun orienteering. Aktiviti ini adalah bersifat rekreasi dan juga boleh dipertandingkan. Ada juga kelab-kelab dan persatuan yang diwujudkan untuk melakukan aktiviti ini. Aktiviti ini berbeza sedikit dengan aktiviti jungle trekking ataupun aktiviti menjejak, kerana aktiviti ini menggunakan kompas dan peta. Biasanya para peserta akan mendapat peta dan kompas dan diberi arahan destinasi ataupun koordinat yang akan dituju. Dengan menggunakan peta, peserta boleh menentukan bearing, tempat yang dituju ataupun jarak yang akan dilalui. Walaupun dalam peta destinasi yang dituju adalah bergarisan lurus, tetapi dalam bentuk muka bumi sebenar, para peserta biasanya melalui berbagai bentuk muka bumi dan berbagai jenis halangan untuk sampai ke destinasi. Para peserta biasanya tidak dibenarkan membawa peta, tetapi perlu bergerak dengan menggunakan bearing dan kompas. Aktiviti ini menggalakkan keseronokan, kepimpinan, kerja sepasukan, kemahiran berfikir aras tinggi serta membina kecergasan fizikal dan sesuai untuk kesemua peringkat umur, bergantung kepada tahap jenis cabaran pertandingan itu sendirilah. Jika ia melibatkan pertandingan, pemenang ialah individu ataupun pasukan yang berjaya melalui titik kawalan ataupun sampai ke destinasi dalam masa yang singkat. Ini adalah anatomi kompas yang digunakan. Dia dah ada siap pembaris, ada skala, petunjuk arah, anak panah orienteering, tapak, jarum magnetik dan perumah kompas. Ini juga kompas bearing. Dia tidak ada pembaris lah. Yang sukar di sini ialah apabila kita bergerak dengan menggunakan kompas. Jika lari 1 darjah, kita mungkin tidak akan sampai tepat ke destinasi yang dituju. Jika ada halangan semasa aktiviti, contohnya anak sungai, paya ataupun pokok besar ataupun kawasan yang berbahaya, ketua kumpulan ataupun para peserta perlu mencari poin dan mengelak halangan tersebut dan kembali ke laluan ataupun destinasi mengikut bearing yang telah ditetapkan supaya tidak sesat. Ini adalah penanda kawalan, penanda khas dengan kod dalam bentuk nombor ataupun huruf untuk bertujuan memastikan peserta pandu arah tiba di titik kawalan yang betul. Setiap checkpoint disertakan dengan panca untuk menebuk kad kawalan sebagai bukti peserta telah melewati titik kawalan tersebut, dan setiap panca ini berbeza mengikut setiap checkpoint. Tak sama semua panca. Adalah kemahiran asas menggunakan kompas, berdiri menghadap tempat ataupun objek yang ingin dituju, pegang kompas cara mendata di hadapan anda. Pusingkan perumah kompas sehingga jarum magnetik masuk ke dalam anak panah orienteering. Anak panah ini akan menunjukkan arah utara. Arah pergerakan anda adalah seperti yang ditunjukkan pada petunjuk arah kompas. Contohnya bacaan bearing tempat ataupun objek tersebut adalah 60 darjah. Saya akan kongsikan video bagaimana membaca kompas dan menentukan bearing.
oleh pengangkap Selangor. Sama-sama kita tonton. Salam pengakap semua, pelajaran hari ini adalah berkenaan kompas orientering dan jangka sudut di bawah tajuk peta dan kompas lencana kemahiran pengakap remaja. Tajuk ini adalah sama seperti tajuk dalam pelajaran geografi tingkatan 1 bab yang kedua. Kita lihat komponen asas kompas orientering. Pertama adalah plat asas. Ianya lut sinar dan boleh nampak peta di bawahnya. Di sebelah tepi kompas terdapat pembaris yang boleh digunakan untuk mengukur jarak dalam peta topografi berpandukan kepada skala peta. Di atas kompas terdapat anak panah arah pergerakan untuk dihalirkan ke titik pencarian arah. Bulatan besar ini adalah perumah kompas yang mempunyai sudut dari 0 darjah hingga 360 darjah mengikut arah jam. Di atas perumah kompas terdapat satu tanda yang dipanggil penunjuk indeks untuk membaca bearing. Dalam perumah kompas terdapat jarum magnetik yang menunjukkan utara magnet yang sentiasa menunjukkan utara. Anak panah besar dalam perumah kompas dipanggil anak panah orientasi yang digunakan untuk jarum magnetik ke arah utara. Terdapat juga garisan orientasi yang boleh digunakan untuk memastikan peta topografi menghala ke utara. Ada sesetengah kompas orientering yang mempunyai skala deklinasi yang digunakan untuk mengira sudut selisih antara utara magnet, utara grade dan juga utara benar. Apakah skala deklinasi? Kalau kita lihat di bahagian bawah peta topografi, terdapat skala deklinasi yang menerangkan kedudukan utara magnet, utara grade dan utara benar. Dalam peta ini, sudut kecondongan utara benar adalah 7 minit 19 saat. Ini bermakna sekiranya anda berjalan, anda perlu menolak 10 darjah berbanding dalam peta topografi. Penggunaan kompas dan jangka sudut atas peta topografi. Cara yang pertama adalah menggunakan kompas orientering. Yang pertama, anda perlu utarakan peta menggunakan kompas orientering. Yang kedua, rujuk kepada soalan. Andaikan soalan adalah cari bearing kampung rantau panjang daripada kampung Dusun Nanding. Langkah ketiga, anda perlu lukis satu garis lurus daripada kampung rantau panjang ke kampung Dusun Nanding. Seperti dalam gambar rajah. Langkah yang keempat, gunakan kompas orientering untuk dapatkan bacaan bearing dengan meletakkan tapak kompas pada kampung Dusun Nanding. Langkah keenam, pusingkan plat asas menuju ke kampung rantau panjang. Maka bearing kampung rantau panjang dari kampung Dusun Nanding adalah 058 darjah. Terdapat cara lain untuk mencari bearing. Anda boleh menggunakan cara kedua iaitu dengan menggunakan jangka sudut ataupun protektor. Langkah pertama, letakkan pusat jangka sudut di kampung Dusun Nanding. Langkah kedua, dengan menggunakan benang yang ada pada pusat jangka sudut, tarik ke arah kampung rantau panjang. Bearing kampung rantau panjang seperti yang ternyata dalam jangka sudut adalah 058 darjah. Mari kita lihat penggunaan kompas orientering di lapangan. Langkah pertama, masukkan jarum kompas ke dalam anak panah orientering. Jarum utara dimasukkan ke dalam anak panah orientering. Langkah kedua, cari bearing dari lokasi X, tempat saya berdiri, ke tugu keris kelang. Langkah ketiga, pusingkan plat asas untuk menghalirkan anak panah pergerakan menuju ke titik pencarian bearing iaitu tugu keris kelang. Langkah keempat, anda perlu pastikan jarum kompas perlu berada dalam anak panah orientering dalam perumah kompas. Seperti dalam video ini. Bearing dari tempat saya berdiri menuju ke tugu keris kelang adalah 300 darjah. Seperti anda dapat saksikan. Terima kasih kerana belajar. Semoga bermanfaat untuk semua. Salam pengakap.
Itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sayangi alam kita. Terima kasih kepada Pengakap Selangor atas video tersebut.